ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang berusaha pihak pengurusan masjid, pengurusi dan jawatan kuasanya, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik, dan yang paling besarnya ialah kita dalam naungan nikmat iman dan Islam yang meletakkan kita kepada kehidupan yang jelas matlamat kewujudan kita di alam dunia untuk mengabdikan diri kepada Allah dan melaksanakan segala titah perintahnya sehingga membawa kepada hidup diberkati dan diredainya insya-Allah. Dan saat ini kita kekal bagi kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga. Majlis yang amat disukai oleh para malaikat, malaikat bersama dengan orang-orang yang sedang dalam majlis ilmu serta mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapat keampunannya dan rahmat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan tafsiran ayat yang berikutnya daripada surah Al-Baqarah, iaitulah ayat yang ke-237. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Yang bermaksud, dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang kamu telah tetapkan itu. Kecuali jika mereka memaafkannya, yakni tidak menuntutnya, atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya dengan memberikan mas kahwin itu dengan sepenuhnya. Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan, yakni halal menghalal, lebih hampir kepada taqwa. Dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu kerjakan. Peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala solat fardu, khasnya solat wusta, yakni sembahyang asar. Dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat, dan apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang secara lebih sempurna,
sebagaimana Allah telah mengajarkan kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi nafkah sagu diberi nafkah sagu hati, yakni makan, pakai dan tempat tinggal, hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Kemudian jika mereka keluar dari tempat tinggalnya dengan kehendak sendiri, maka tidaklah kamu bersalah, wahai wali waris si mati, mengenai apa yang mereka para isteri itu lakukan pada diri mereka, perkara yang patutnya, yang tidak dilarang oleh syarak itu. Dan ingatlah Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Surah Al-Baqarah ayat 237 hingga 240. Ayat yang kita baca pada pagi ini masih lagi berkait dan bersambung daripada ayat-ayat yang lalu, yang masih menceritakan perihal penceraian dalam Islam, yang menjadi suatu panduan dan bimbingan kepada para orang yang beriman, terutamanya dalam kehidupan dan institusi rumah tangga, yang di sana adanya polisi ataupun adanya peraturan-peraturan, sistem-sistem yang telah pun digariskan oleh syariat ataupun oleh Islam dalam menjamin kepada kesejahteraan, menjamin kepada keharmonian. Bagaimana ayat ini dia masih sama lebih kurang daripada ayat yang lepas, yang menceritakan mengenai bagaimana kedudukan isteri yang diceraikan tanpa disentuh ataupun tanpa disetubuhi oleh para suaminya. Pada ayat yang lepas menceritakan mengenai mut'ah ataupun bayaran yang dikenakan kepada para pemberian sagu hati, yang mesti ataupun yang dituntut oleh para suami yang menceraikan isterinya sebelum dicampurinya ataupun sebelum digaulinya. Namun pada ayat 237 masih lagi berkisarkan kepada perkara yang sama, iaitulah apabila Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu wallazi biyadihi 'uqdatun nikah. Dan jika kamu ceraikan mereka, yakni para isteri, sebelum kamu sentuh mereka, sebelum kamu bercampur dengan mereka, sebelum kamu bersetubuh dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka. Kalau pada ayat yang lepas belum ditetapkan kadar mas kahwin, namun pada ayat ini dinyatakan dengan jelas mengenai menetapkan kadar mas kahwin dengan mereka. Maka mereka berhak mendapat separuh daripada mas kahwin itu. Maknanya sebelum perkahwinan sudah ada perbincangan berkenaan dengan mas kahwin, berapa mahar ataupun mas kahwinnya. Kemudian setelah berkahwin, maka tiba-tiba tidak berkenan di hati ataupun ada sesuatu yang menjadikan sabit kepada penceraian, perpisahan di antara suami isteri. Sama ada ia berpunca daripada isteri sendiri ataupun berpunca daripada sang suami. Maka apabila berlakunya perpisahan dan perceraian itu sebelum berlakunya persetubuhan dan persentuhan mereka suami isteri, maka isteri yang diceraikan itu berhak mendapat separuh daripada mas kahwin. Berhak mendapat separuh daripada mas kahwin yang kamu telah tetapkan. Mungkin dah berlaku perbincangan, mas kahwinnya berapa? 20,000. Tak, maknanya contoh. Ataupun maharnya 20,000. Kemudian sang isteri yang diceraikan itu berhak mendapat separuh, 10,000 daripadanya. 10,000. Ataupun si suami tadi dia nak bagi belaka semua, tak ada masalah. Tak, dia nak bagi semuanya. Dan kecuali jika mereka memaafkan ataupun mereka ini tidak menuntutnya. Para isteri tadi dia tak menuntut. Mana nak ambil balik. Tak. Kalau 20k dia dah berikan sebelum ini, nak ambil semula ambil lah. Contoh dia.
atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya. Jadi dimaksudkan pihak yang memegang ikatan nikah itu ialah para wali. Para wali kepada para isteri yang diceraikan itu. Jikalau mereka itu memaafkannya, memberikan mas kahwin itu dengan sepenuhnya, dan perbuatan kamu bermaaf-maafan halal menghalalkan itu lebih hampir kepada takwa. Maknanya, walaupun di sana Allah meletakkan garis panduan, separuh hendaklah diberikan kepada isteri yang diceraikan itu, ataupun dihalalkan semua sekali yang diberikan akan mas kahwin itu, maka disitulah membawa kepada suatu gerak kerja ataupun perbuatan yang bersifat lebih kepada menggambarkan takwa kepada Allah. Maknanya kalau si isteri tadi kata walaupun dia berhak dapat separuh pada mas kahwin, lalu dia kata tak apalah. Kalau kata sang suami tak mau beri pun terpulang, maknanya begitu. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu kerjakan. Di sini bagaimana indahnya hidup apabila bersyariat dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam memberikan suatu gambaran kepada kita, Islam itu agama yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Maka sebab itulah dalam bab perkahwinan, dalam bab rumah tangga, sehingga Allah Ta'ala detailkan bagaimana garis panduan untuk menjamin kepada kebahagiaan, untuk menjamin kepada kesejahteraan hidup, agar kehidupan ini mendapat satu nikmat. Yang dikatakan nikmat itu ialah apa yang mendapat redha Allah Ta'ala dalam kehidupan. Maka inilah di antara hukum-hukum penceraian yang telah kita bahaskan, yang telah pun kita kupas berkenaan dengan tafsiran ulama berkenaan dengannya melalui ayat-ayat yang lalu sehinggalah ayat yang kita baca pada pagi ini, dalam memberi kepada suatu pencerahan bagaimana kedudukan hukum bagi mereka yang terjebak dengan suasana dan situasi perpisahan di antara suami dan isteri. Maka itu dia. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Selepas Allah membicarakan mengenai kehidupan ataupun polisi berumah tangga ataupun yang melibatkan penceraian, perpisahan dan sebagainya, yang melihat kepada sudut hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia. Lalu Allah Ta'ala menyusuli ayat pada 238 ini dengan memberi suatu penekanan mengikat semula manusia supaya menitik beratkan jaringan hubungan manusia dengan pencipta, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi namakan hablum minallah. Dengan Allah menyatakan hafizu 'alas salawat. Peliharalah kamu ataupun kerjakanlah kamu dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala kefarduan solat. Di sini merupakan asas kepada suatu kewajipan kepada kita, pada orang Islam, pada orang yang beriman, supaya kita tidak abaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini, dalam bab institusi kekeluargaan, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara, semuanya mesti ada kaitan dengan solat. Sebab solat itu sebagai satu akar, sebagai satu asas, topok kepada ketentuan penghasilan atas perbuatan individu dalam kehidupan di alam dunia ini. Kalau solatnya comel, solatnya sempurna, maka sempurna dan comellah perwatakan, akhlak, perbuatan mereka. Kalau solat itu bermasalah, maka dia berkaitlah dengan kehidupannya. Dalam keluarganya, dalam kejiranannya, dalam masyarakatnya, dalam negaranya akan ada masalah. Sebab itulah dalam bab solat ini amat dititik beratkan. Sebab itulah Allah mengikat kembali pada ayat 238 ini dengan memberi penekanan berkenaan dengan hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Itulah jalan, satu-satunya jalan yang terbaik untuk apa? Pembentukan jati diri ataupun pembentukan spiritual, kerohanian. Kalau roh tak dicomel, dibentuk melalui hubungan dengan Allah, maka insya-Allah apa-apa masalah, pertelingkahan, urusan, nak bincang, nak orang kata apa, nak berunding akan mudah. Tapi kalau jin tak jaga hubungan dengan Allah, tak jaga solat dengan Allah Ta'ala, gini payah ni nak berunding ni. Nak berurusan, nak berunding, nak selesai, nak perdamaian, tak jumpa jalan. Sebab apa? Dia mari buah pongoh dia. Buah bekeng dia. Buah ego dia, sombong dia. Susah untuk menerima kenyataan, susah untuk menerima kelemahan. Dia rasa dia betul, dia rasa dia hebat. Akhir sekali tak jumpa jalan penyelesaian. Sama ada baik di pihak lelaki maupun di pihak perempuan. Yang penting kita jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Apa-apa jua sekalipun aspek gerak kerja kehidupan kita ini. Maka sebab itulah Allah Ta'ala menekankan ayat ini dengan menyatakan peliharalah kamu akan waktu solat kamu. Sebab nak jaga waktu solat ni bukan perkara yang dilihat sebagai mudah. Hanya orang-orang yang Allah pilih saja dia boleh disiplin. Jaga waktu solat dia. 5 waktu tu berjemaah. Berjemaah di mana tempat azan dilaungkan. Kebanyakan yang lain mereka acuh tak acuh, endah tak endah. Yang penting solat je. Waktu mana pun selagi dalam waktu dikira solat. Itu maknanya hanya sekadar memenuhi syarat. Yang kita nak ialah mencapai kesempurnaan yang terbaik. Bila sebut yang terbaik ialah kita solat di awal waktu, pada waktu yang di mana tempat azan dilaungkan. Namun kebanyakan orang-orang yang mengambil mudah solat ni, yang penting solat. Tak, lagi dalam waktu dikira solat. Biarlah 5 minit nak habis waktu pun dikira solat lagi. Ada orang pakai buah tu. Ya betul pada sudut orang kata apa, syarat sah sembahyangnya sebab masih dalam waktu. Tapi pada sudut kesempurnaan dia tak capainya. Ibarat kalau orang makan gula, pergi hujung-hujung dah waktu nak habis dah. Nak cari gearbox memang tak jumpa. Jumpa apa? Jumpa tulang je lah. Tu pun kuah mujur ada. Nak cari ikan kering, nak cari apa lagi? Buah-buahan memang tak ada dah. Reja-reja tinggal. Itu maksud dia. Maka sama juga ukuran kita ni bila solat. Betul masih dalam waktu. Siapa dalam register nama ada lagi, tapi ibarat dia nombor corok. Solat kita tu solat yang tidak berkualiti. Sebab sudah hilang dia punya kick dia punya izzah dia. Sebab itulah solat tadi gagal untuk membentuk jati diri dia. Dia jadi macam-macam perangai tu, macam-macam peseng. Mulut uduh, perangai uduh, orang yang panah barang dan sebagainya. Akhir sekali sekali, 2, 3, 4 kali, akhir sekali jadi buruk dah jati diri dia untuk dilihat pada sudut pandangan mata siapa-siapa yang melihatnya. Maka sebab itu Allah memberi penekanan, peliharalah kamu, kerjakanlah kamu akan sembahyang mengikut pada waktunya dengan sempurna. Kena faham, disebut dengan sempurna supaya solat tadi mencapai kepada keberkesanan dalam pengamalan kehidupan itu dengan menampilkan perwatakan yang baik. Maka dikaitkan ini dengan selepas ayat penceraian. Kenapa? Sebab di sini juga memberi gambaran penting. Dalam berumah tangga ni, aspek solat, hubungan dengan Allah kena jaga betul-betul. Ketua keluarga, suami sebagai ketua keluarga, dia kena berperanan. Memberi tunjuk ajar kepada isterinya, kepada anak-anaknya. Dan dia kena jaga solat keluarganya. Jangan dia saja je juruh, boleh gimai-gimai sejid surat, tiba-tiba isteri anak-anak dak dititik beratkan waktu sembahyang. Ini tak betul. Tak kena. Tak. Dia je dapat menyelamatkan diri dia, konsisten, disiplin dengan waktu solat. Tiba-tiba di rumah dia, isteri dia, anak-anak dia, dia tak tanya pun solat tak lagi. Dia tak titik berat pun solat tak lagi. Maka ini suatu kesilapan. Sebab itulah Allah ikat pada hujung ayat ini dengan memberi penekanan solat. Apa-apa sekalipun, di situlah asas kepada nak membentuk nilai modal insan.
dalam bentuk individu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Mesti jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat ini juga dinyatakan berkenaan dengan solat wusta, solat pertengahan. Dalam solat fardu itu, 5 waktu itu, dilihat ada yang pertengahannya, kedudukannya. Apa dia? Dikaitkan dengan solat asar. Kita ada 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Maka tengah-tengah apa dia? Asar. Maka disitulah berlakunya perbahasan ulama berkenaan dengannya, di mana yang dimaksudkan solat wusta itu ialah solat asar. Kerana solat asar duduk di tengah-tengah antara siang dan malam. Dan solat subuh dan zuhur dikira solat dalam waktu siang, dan waktu maghrib dan isyak dikira solat pada waktu malam. Dan asar berada di tengah-tengahnya. Walau bagaimanapun, ada juga pendapat yang mengatakan bahawa solat pertengahan ini ialah solat subuh. Dan ini juga adalah salah satu pendapat mazhab Imam Syafi'i. Maka ini berlaku perbahasan sedikitlah di kalangan para ulama tafsir berkenaan dengan apa yang dimaksudkan solatil wusta itu, solat pertengahan itu. Yang penting ialah Allah mengikat hujung ayat itu dengan waqumu lillahi qanitin. Iaitulah Allah Taala kata, dan berdirilah kerana Allah ataupun dirikanlah solat kamu itu dalam keadaan taat dan khusyuk. Qanitin itulah yang dikatakan solat yang sempurna. Solat yang memenuhi prinsip dia ataupun konsep dia. Kalau dari sudut rukun tu, tiga-tiga rukun tu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'linya. Rukun qalbi, dalam hati kita ni, niatnya, ketulusan ikhlas kita dan sebagainya. Di samping juga rukun qauli, rukun bacaan kita dalam solat. Kena sempurna betul bacaannya. Rukun fi'linya, perbuatannya, rukun-rukun perbuatannya mesti memenuhi. Rokoknya macam mana, sujudnya macam mana dan sebagainya. Maka itulah yang membawa kepada menuju kepada waqumu lillahi qanitin, solat yang mencapai kepada darjat yang sempurna, iaitulah khusyuk. Menggambarkan solat yang khusyuk itu ialah dia cermat, sebab dia sedang menghayati dan menjiwai solat. Orang yang tak menghayati dan menjiwai solat, sebab tu solat dia tu kadang-kadang garu kepala, kadang-kadang duduk goyang-goyang. Kadang-kadang dia buat benda-benda perbuatan yang memberi gambaran bahawa dia itu tidak menghayati solat dia. Orang yang khusyuk dalam solat, yang fokus menghayati solatnya, maka dia betul-betul cermat. Takut apa? Takut rosak solat dia, takut rosak ibadat dia. Dia tahu kaedah. Kalau rokok tu sendik je nampak. Belakang itu lurus je jadi huruf L. Tak jadi huruf U, U-turn. Macam ulat gonggok, tidak. Itu maksud dia. Kalau dia sujud itu, anggota sujud dia tu semua kena tempat sujud. Tidaklah mari orang kata apa, ada yang kurang. Seperti tangan tu tak straight. Sehingga perut jari tangan tu tak bersentuh semua tapak sejuk. Maka itu kalau tak sentuh belaka, bermaksud dia tidak cermat dalam solat dia. Kalau dia cermat, dia akan pastikan straight. Tapak tangan dia ni memang memenuhi permukaan tempat sujud dia tadi tu. Tapi kalau dia tak cermat, tangan pun gini, rekok dan sebagainya. Jadi tak capai. Sebab dia tak fokus. Sama juga dengan perut kaki, jari kaki. Ada orang belakang dia straight gitu. Ataupun begini, dia tidak menghayati. Jika dia orang yang menghayati solat dia, perut jari kaki dia tu berlipat molek belakang. Itu hakikat yang dia berusaha untuk mencapai kesempurnaan solat dia. Kecuali kalau dia ada kekangan yang tak dapat dielakkan. Mungkin kakinya cedera, mungkin orak-orak dia kerah, yang menyebabkan dia tak boleh nak berlipat molek. Maka dalam pada itu dia kena berusaha buat fisioterapi kaki dia tu, berusaha berubat, merawat, mengurut dan sebagainya supaya boleh. Kalau tak boleh juga, maka itu bukan kemampuan dia dah. Itu di luar kemampuan dia.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani akan hamba-Nya melainkan kadar kemampuan dia. Maka sebab itulah dalam bab ni tak ramai orang teliti dan cermat dalam pelaksanaan solat. Sedangkan Allah dah menyebut dengan jelas, hafizu 'alas salawat. Yang pertama, jaga waktu solat. Jangan duduk lengah-lengahkan ataupun bermain-main dengan waktu solat. Dah ada orang tu waktu solat dia main je, buat lambat je. Sedangkan dia tidak ada kekangan, dia tidak ada kesibukan yang mendesak pun. Namun itulah yang menjadikan solat tak memberi kesan dan berkasang pada jiwa dia. Kemudian dari sudut mendirikan solat itu dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh khusyuk pun tak berlaku juga. Dari sudut rukun qauli, rukun bacaan, dia tidak berusaha untuk memahami makna bacaan. Kalau kita nak capai kepada kesempurnaan solat, di antaranya ialah kita berusaha memahami makna bacaan kita tu. Terutama surah Al-Fatihah. Kalau surah-surah yang lain tambahan, maka itu bonus. Kalau kita boleh tahu makna, kita boleh faham makna. Apatah lagi kalau kita belajar tafsir dah, kita boleh faham pula tafsiran dia. Mari teringat segala apa yang kita belajar tafsiran ayat tu membawa kita kepada penghayatan. Penghayatan. Contoh kalau suratul Fatihah, kita dapat rasa alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita pun mari jelira. Sebab apa kita kata segala puji bagi Allah? Sebab Allah ciptakan kita ni satu rahmat dan nikmat yang besar dengan sebaik-baik kejadian. Kemudian Allah beri akal yang sihat pada kita, anggota badan yang sempurna, tubuh badan yang sihat, boleh berdiri, boleh mengecapi nikmat-nikmat yang banyak, boleh minum air bangun pagi, boleh minum air walaupun air kosong sekalipun. Kita boleh melangkah kaki bergerak dengan seimbang, tak kecok, tak huyung hayang. Itu satu rahmat. Maka itulah yang membawa kepada kita ke solat tu alhamdulillah, rasa puji syukur sangat-sangat dengan nikmat Allah. Berapa ramai kita dapat rasa setahap itu? Tak? Ada orang ia syukur bila jatuh pitis bandar, bom, alhamdulillah, baru reti cakap syukur. Sebelum boleh bandar pitis tu tak ada nak syukur. Tak, kadang-kadang. Ini masalah orang kita ni. Tak, dia tak rasa yang nikmat yang patut dia puji Allah Taala itu terutamanya nikmat kehidupan lah. Nikmat kehidupan, kita masih dipanjangkan usia. Dan kita pula menyahut tuntutan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban, di bulan Rejab. Alhamdulillah, lepas dah kita bulan Rejab, Allah panjangkan usia lagi. Dan berkatilah kami di bulan Sya'ban. Alhamdulillah, masih panjang usia. Berbakinya bulan Sya'ban, nak masuk Ramadan. Dan kita minta lagi dengan Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dan sempat kita masuk bulan Ramadan. Dan kita doa lagi kepada Allah supaya apa dia? Kita dapat kecap nikmat di bulan Ramadan dengan perkara ibadah, ketaatan. Sehingga habis Ramadan, kita dapat masuk Syawal dan kita dapat meraihkan Idul Fitri. Maksud meraihkan Idul Fitri ni ialah kita kembali kepada fitrah kita. Bersih dah. Selepas 30 hari di bulan Ramadan, kita melakukan proses pengampunan diri kita. Kita minta ampun, kita beribadah. Supaya bila kita berjaya melepasi satu bulan Ramadan tu, kita akan dapat pengampunan Allah. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, maksud mendirikan Ramadan tadi dengan segala perkara ketaatan, solatnya solat yang sempurna, baca Qurannya, bertadarusnya dengan mengikut disiplin dan peraturannya. Kemudian dia berpuasa padanya dengan penuh penghayatannya. Dan segala apa amal-amal ibadah yang dibuat, amalan-amalan sunat yang dibuat seperti bersedekah, seperti memberi makan orang berpuasa, seperti macam-macam segala apa yang dilihat sebagai amalan sunat dibuat betul-betul, maka Nabi kata apa dia? Ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Dia akan mencapai keampunan daripada Allah di atas apa kesilapan dosa yang telah dia lakukan terdahulu. Itulah satu kelebihan.
Tujuan Nabi suruh kita doa biar dang boleh masuk Ramadan ni, biar dang habis ni sebab apa? Sebab dapat jualan besar-besaran. 100% diskaun. Diskaun apa dia? Pengampunan. Tak. Kalau kena samang, pengampunan diskaun tu tak semua. 50% sahaja. Kalau jualan pakaian pun 50% sahaja, takkan pergi 100%. Orang kata apa, gila nega apa 100% diskaun, mana nak untungnya? Tak. Kalau dimakap memang 2 kali ganda, untung lagi lah maknanya. Tapi hakikatnya, bila Allah dah offer 100% keampunan, memang tak ada makhluk yang boleh buat macam yang Allah Ta'ala sediakan. Maka sebab itulah, dalam hal ini, supaya kita nampak bagaimana penghayatan dan juga khusyuknya kita dalam mendirikan perkara ketaatan ini, semuanya memberi kebaikan dan pulangan kepada kita semua dalam pembinaan dan pembentukan jati diri. Bila kita dapat keampunan Allah, sudah pasti jiwa-jiwa kita jiwa yang bersih, yang mana sentiasa mendapat ilham dan pemanduan yang benar daripada Allah akan segala apa yang kita lakukan. Kalau kita jiwa kotor, maka bercampur bau semua. Keputusan kita ni keputusan yang bersifat nafsu ataupun amarah, yang membawa kita kepada tidak membawa kebaikan. Maka itulah, tu ayat saja nampak gaya sempat kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ayat yang berikutnya kita akan sambung kembali jika diizinkan, mungkin berlaku di bulan Ramadan ataupun selepas raya lah, tengok macam mana. Sebab saya difahamkan Jumaat Sabtu Jabat Agama hantar penceramah kan. Maka kita tengok baliklah macam mana situasi dia nanti. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi ini mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya, dan mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung denganmu, Ya Allah, daripada hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung denganmu, Ya Allah, daripada nafsu yang tak pernah puas dengan nikmat duniamu. Dan kami berlindung denganmu, Ya Allah, daripada doa yang tidak didengari olehmu, Ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.